Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Daripada kita ada alam roh lagi, kita mendapat nikmat, kita dihidupkan di alam roh 4000 tahun sebelum kita masuk ke jasad, ya. Lalu Allah kurniakan, sambungkan lagi kurniaan hidup kepada kita, iaitu tidak ada yang sesiapa boleh menghidupkan kita melainkan Allah. Jadi Allah menganugerahi kepada kita nikmat hidup adalah nikmat yang paling besar, di mana sebelum ini kita belum disebut ada lagi. Maka apabila kita ini maujud, diadakan oleh Allah, maka bukanlah bermakna kita ini hidup, tetapi kita merasa hidup itu adalah menunjukkan Allah tu maha hidup. Jadi bila kita faham kita ni hidup, bukanlah hidup ni kehidupan kita, tapi hidup ni menunjukkan kehidupan, cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah nak nunjukkan daripada cerita keesaan dia. Baik Allah jadikan malaikat-malaikat yang berjuta-juta yang kita tidak mampu, di mana malaikat menyentuh malaikat, maka akan keluar jadi malaikat-malaikat yang lain. Berjuta-juta, tiap hari 70,000, 200,000 Allah menciptakan malaikat-malaikat. Asal tersentuh malaikat dengan malaikat, keluar lagi cahaya, akan jadi malaikat-malaikat. Subhanallah, Masya Allah. Hebatnya Allah SWT, Dia menghidupkan, Dia menjadikan berjuta-juta dalam masa satu hari. Itu adalah keagungan dan keesaan Allah. Jadi apa pun Allah nak jadikan, semua tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Tak ada satu pun yang batil Allah ciptakan. Baik kita kata semut itu di waktu malam, di tengah malam, dalam batu tu ada makhluk Allah, semut. Tetap Allah jadikan tu ada kegunaan dia, tak ada sia-sia. Jadi saya nak bagi tahu yang kedatangan kita semua ni, semua tidak ada sia-sia. Semuanya atas pilihan-pilihan Allah, kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis yang paling mulia, yang paling Allah Ta'ala sukai. Kerana dalam majlis ini Allah memilih, sebab Allah nak melihatkan berbangga dengan malaikat-malaikatnya, berbangga dengan roh-roh para nabi, para wali Allah. Turut Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, menzahirkan bahawa aku suka dalam majlis ini, sebab di dalam majlis ini wa iza tuliyan alaihim ayatuhu zadathum imana, di mana dibacakan cerita-cerita, kisah-kisah tentang nak mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya. Tak ada cerita lain yang ada dalam ni. Dan kita pendengar-pendengar pun diizinkan Allah duduk. Kita ni dipilih Allah. Kita dipilih oleh Allah. Fahami betul-betul, telisik betul-betul. Kalau Mekdah, raja panggil Mekdah datang istana, macam mana rasa? Belum lagi pergi, baru dipanggil lagi. Belum pergi lagi, kita dah kecoh dah. Mekdah dapat panggil raja minggu depan. Belum pergi lagi. Ini Raja yang Maha Agung, Allah SWT, dudukkan kita dalam majlis ni. Tidakkah kita rasa itu satu kemuliaan? Beruntungnya kita dihidupkan Allah, dan hidup tu tadi kita serahkan kepada Allah, iaitu kita nakkan Allah kembali.
Maka inilah dikatakan kemanisan iman. Tak ada yang lebih manis lagi. Bila kita halakan balik hidup yang Allah bagi, kita tahu hidup ni cerita Allah, maka kita harus serahkan. Baru kita tahu ini kisah-kisah Allah. Tapi kalau kita tak faham, kita kata kita hidup kita yang memiliki, jadi macam Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi, aku boleh buat apa aku suka. Allah bagi istidraj, Allah bagi. Hidup yang lama Allah bagi. Tapi makin jauh. Kita Alhamdulillah, hidup kita walau tak lama tapi diisi dengan mengesakan Allah. Itu nilai kita. Dari satu ulama tu umur dia 40 tahun dia. Dia tak ada karang kitab, tapi dia cerita tentang mengesakan Allah. Bila dia wafat, dinaikkan makam dia oleh Allah SWT, makam Mahmud yang dekat betul-betul dengan Allah. Ketika di dunia lagi, cerita dalam hidup dia, dia menceritakan tentang mengesakan Allah. Hingga satu kitab pun dia tak ada karang. Dia cuma cerita dia. Bila dia wafat, Allah izinkan orang yang mendengar cerita dia mengupas balik cerita-cerita apa yang dia cerita. Hingga kan kitab dia lebih banyak. Tak terhitung banyaknya kitab orang menyalin daripada cerita dia. Bunyi Allah tak mulia kan. Jadi kita tengok kadang-kadang ulama tu, dia umur tak panjang, 40 tahun, 50 tahun wafat. Dia karang berapa kitab aja. Tapi bila dia wafat, kitab dia selalu dibacakan oleh, dikupaskan lagi oleh manusia Allah menunjukkan kemuliaan orang tu. Jadi kita jangan pandang pada umur. Kita pandang kepada bagaimana cara hidup kita untuk berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi kita kalau di dunia ini kita tidak dapat kenal diri kita, kenal Allah. Bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, maka hidup kita tak tahu ala tuju. Kita mengambil ilmu ni, mengambil ilmu tu, tapi kita tak tahu nak alakan ke mana. Bukan saya cakap tak boleh belajar ilmu, belajar ilmu, tapi yang paling mustahaknya adalah bagaimana cara ilmu tu kita nak bawa mengesakan Allah. Mek belajar ilmu memasak, mak yang berpakar, tapi bagaimana cara mek memasak untuk mengajak manusia mengesakan Allah. Ada tugas tu. Memasak pun jadi boleh bawa kepada mengesakan Allah. Allah suka. Macam apa Luqmanul Hakim, mak dia tu menghidangkan masakan untuk Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Hingga dimuliakan dia, hingga anak dia jadi dipanggil, ada dalam Quran, iaitu Luqmanul Hakim. Mak dia kerja apa? Menghidangkan makanan-makanan untuk raja, iaitu Raja Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia bertapa dalam air, dapat roti daripada malaikat. Dia suruh mak Luqmanul Hakim ni hidangkan dia, dia nak salin pakaian. Dia salin pakaian, mak Luqmanul Hakim dah hidangkan. Dia makan, jadi dia bercakap dengan kuda, cakap tak dapat. Dia tanya balik, mak Luqmanul Hakim tu apa? Betul ke roti tadi yang rupanya dia kata anak dia dah makan. Siapa anak tu? Luqmanul Hakim. Anak dia tinggal bercakap dengan kuda. Jadi Nabi Sulaiman redha sebab apa? Itu dah diatur oleh Allah SWT. Aku berbuat dapat pada orang lain, kurang-kurang dapat pada orang lain. Jadi kita, Allah akan gantikan yang lebih besar, iaitu wa warisa Sulaimanum Daud. Nabi Daud telah Nabi Sulaiman mewarisi bapa dia Nabi dapat jadi nabi, dapat nabi yang paling kaya. Dapatkan redha atas betapa dalam air lama nak dapat bercakap dengan binatang. Dia dah dapat malaikat bagi roti, boleh bercakap lah. Tapi yang lain orang makan, dia boleh redha kita, ngamuk kita kan. Tapi itulah, redha tu, itu adalah cerita Allah. Bila kita redha, ya Allah, 100 lipat kali ganda Allah bagi. Ingat, apa pun saja yang kita hajatkan, kita doa tak dapat, yang tak dapat tu kita pulangkan balik Allah. Yang tak dapat tu lebih baik ya Allah daripada apa yang aku minta. Kita minta tu baik, tapi tak dapat, jangan kita kecewa. Tak dapat tu lebih baik, itu Allah Ta'ala lebih tahu tu. Jadi ajar diri kita untuk redha atas segala sesuatu yang telah ditentukan Allah. Jadilah diri kita masing-masing, jangan jadi untuk jadi diri orang lain. Itu maknanya kesyukuran yang sebenar-benar kita kepada Allah. Sebab apa kita nak kena jadi diri kita sendiri?
Sebab Allah dah menciptakan kita, memang ada sesuatu yang special, kurniaan daripada Allah setiap diri kita masing-masing. Setiap ada rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala bagi. Cuma belum lagi kita nampak dia terzahir. Tapi yang pentingnya mesti ada rahsia-rahsia yang Allah letak pada diri masing-masing. Itu jangan sampai kita kecewa. Apa tu rahsia tu? Bila kita dah kenal diri kita, kita kenal Allah, kita berpeluang itu mendapat kurniaan Allah yang besar. Sebab kita dibagi kenal apa dalam diri kita ni tadi. Tak lain dalam diri kita adalah percikan Nur Muhammad. Bila percikan Nur Muhammad tu dapat, kita telah mendapatkan itu pati rahsia. Itulah kedudukan kita yang paling mulia. Iaitu itulah kenderaan kita. Subhanallazi asra. Perjalanan yang Allah sendiri yang memperjalankan. Iaitu wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri. Kita tahu dah roh kita disusun oleh Allah. Untunglah kita. Tapi kita, bila kita tidak tahu roh kita ni disusun oleh Allah, maka kita akan melawan. Kita akan menyangka kita, aku yang angkat air ni, aku yang tekan brek, aku yang pulas motor punya kelajuan. Kita tak terfikir langsung yang bahawasanya yang memusingkan tadi adalah Allah. Yang tekan brek, yang tekan minyak, yang kaki kita berjalan siap langkah tadi, yang nafas kita turun naik, kita tak rasa yang bahawa dia lah yang naikkan, dia yang turunkan, dia yang berhentikan, dia yang bawa kita angan-angan ke mana. Kita bila tak mengaji kenal diri, kenal Allah, kita tak faham. Jadi rugilah. Innal insana lafil, itu yang dimaksudkan. Wal aslu, sentiasa orang beruntung demi masa dia sentiasa mengesakan. Masa tu Maha Esa. Jadi kita tahu Allah sentiasa Maha sentiasa tunggal, sentiasa satu, jangan adakan dua. Qul wal asr. Kalau kita selain dan tak kita tinggalkan wal asr, kita akan jadi manusia yang, jadi selagi hidup kita ada, selagi itu mengesakan Allah. Jangan ada keakuan diri. Tok kenali wali-wali Allah, semuanya dah tak ada keakuan diri. Jangan kata Nabi lah, wali-wali Allah pun dah tak ada rasa keakuan diri dah. Bertahun-tahun dia jaga. Kita bila dengar sekarang ni cerita tentang keakuan diri lah, mula kata ni ajaran si Ajis ni dah lain macam ni. Dah ajaran saya pula. Saya tak dikena mengena. Ini bukan ajaran saya. Ini pati rahsia yang kalimah yang kita sebut, yang pertama yang kita dengar, diazankan, dikamatkan di telinga kanan dan kiri kita, iaitu la ilaha illallah. Azan yang dikamatkan. Jadi mulianya tadi, hebatnya kita tadi, diisi dengan kalimah tu lagi. Dan kita berasal daripada dia. Dulu bukan dulu. Seminggu 4-5 hari lepas, saya duduk dalam majlis awal Muharram, majlis Jamalul Lail. Said Sirajuddin Jamalul Lail, raja punya nasab, dia nasab Alul Bait, nasab keturunan Nabi SAW. Pertama kali dibuat di Perlis Haul Jamalul Lail. Hall tu. Jadi maha guru yang hebat-hebat daripada Yaman datang ceritakan macam mana sejarah Jamalul Lail tadi. Dia Jamal, dia sempurna, Lail tu malam. Dia sempurna buat ibadah malam dengan Allah Ta'ala. Keturunan dia sampai digelar Jamalul Lail. Tu hebat tu raja Perlis tu. Jadi diorang ceritakan. Dia daripada Yaman ceritakan. Kita kat sini tak tahu cerita yang Jamalul Lail tu apa cerita dia. Tengah-tengah kita dengar. Dia cakap Arab, dia ceritakan tentang raja kita punya hebat. Tu tadi Jamalul Lail. Kerja dia malam-malam sempurna kan. Daripada lepas isyak sampai subuh. Malam tu dihabiskan dengan asyik dengan Allah, baca Quran, solat, sampai ke pagi tak sedar. Sampai digelar Jamalul Lail, keturunan tu kan. Jadi diorang haul dia ceritakan balik. Yang pertama kali ya. Jadi sayang raja tak ikut sekali. Jadi dalam cerita tu Arab Yaman tu, dia kata insya-Allah dengan kita bercerita-cerita, raja nanti akan datang, kita doakan. Pemula ni tak apa, dia bukakan cerita dulu. Jadi dia dengar, jadi yang datang tu, datang As-Sagar, keturunan Nabi juga, Al-Idrus, semua datang nak meraihkan Jamalul Lail ni tadi, keturunan Nabi juga. Tapi marga dia lain je, tapi tetap satu aliran
kepada Nabi Muhammad SAW nasab dia. Satu semua. Al-Absyi. Tapi dah habis majlis. Bila habis majlis, ada satu Habib tu, Said tu, dia Jamalul Lail lah. Dia kata, "Anta Jamalul Lail?" Nak alkohol. Jadi dia pun terperanjat. Kalau dia tanya lagi, alkohol marga mana? Al-Buaya. Jadi kita jangan sampai, bukan saya cakap kita nak menghina keturunan orang panglima ke wali Allah ke. Itu jangan disebabkan keturunan kita terhijab dengan Allah. Itu keturunan yang lebih baik, iaitu keturunan langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kita rasa macam orang tu keturunan panglima, keturunan apa ni, raja, keturunan Ahlul Bait, kita rasa macam kita. Jangan sampai terhijab kita dengan Allah. Pandang tetap juga wajah Allah. Tetap juga sama. Dan malahan kita berketurunan kepada Allah. Bukanlah Allah tu memiliki anak, tetapi kita asalnya daripada mana mulia lagi? Keturunan ke atau asal daripada Allah? Mana mulia? Asal daripada Allah. Dan bukan maknanya saya cerita ni saya nak rendahkan keturunan orang lain. Sebab kita kena duduk asal usul balik, pegang teguh pada jangan sampai keturunan itu menyebab kita terhalang dengan Allah. Allah tu lebih baik kan daripada yang lain. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa pun keturunan tu semua baru. Akhirat tu Allah Ta'ala tu lebih duduk di situ. Jadi inilah kehidupan kita. Kita yang sendiri olahkan supaya diri kita. Allah naikkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu safirin kita rendahkan diri kita. Kenapa? Sebab kita ada keakuan diri. Itu pasal beruntung bila kita belajar, kita buangkan keakuan diri baru kita tahu. Apa pun yang masuk, ilmu memasak ke, ilmu apa lagi? Mekanik ke, ilmu apa saja, ilmu engineer ke, semua akan kita esakan kepada itulah dia yang dikatakan kemuliaan. Itu yang dimaksudkan Allah kemuliaan. Mana pun kita pergi, fa'at ba'asa babah. Apa pun bab-bab yang dimasukkan Allah kepada satu cerita tu, kita cerita mekanik, kita akan bawa cerita mekanik tu mengesakan Allah. Kita akan nampak besi mekanik tu, besi apa, semua kita nampak daripada Allah. Dan setiap apa yang kita lakukan, semua kita nampak keesaan Allah. Sebab besi itu daripada Allah, minyak tu semua kita nampak semua daripada Allah. Dalam kita mengolahkan, kita masuk bab nelayan, kita tetap akan membesarkan, mengagungkan Allah. Sebab kita dah diberi kepahaman oleh Allah bahawa Allah tu lebih mustahak daripada yang lain. Jadi apa pun yang datang nanti, ilmu makrifat, ilmu yang tinggi datang pada kita, tetap kita akan mengesakan Allah. Tapi kalau kita tak ada wadah mengesakan Allah ni tadi, masuklah ilmu apa hebat pun, tetap keakuan diri ada, tak ada nilai gitu. Malahan itulah bencana paling berat. Ya, orang yang tak biasa mengaji tinggi-tinggi ni, selain pada ilmu ni, dia nak menerima balik ilmu ni susah. Maka tu Nabi Allah Khidir alaihissalam, bila orang tu terlalu tinggi kitab pelajaran dan orang dah terlalu banyak sanjung dia akan tolak orang ni, tak boleh belajar kau. Walaupun orang tu paksa, aku nak belajar ilmu ni, kau tak boleh. Kau dah tinggi sangat, orang dah muliakan, kitab kau dalam diri kau dah banyak ilmu, engkau dah bersandar pada ilmu banyak. Bukan aku tak boleh belajar, tapi kau takkan boleh faham kalau kau mengisi dalam diri kau, aku nak downloadkan macam mana. Kau dah rasa diri kau nak juga, kau kena hinakan diri kau. Jadi gelandangan 3 tahun. Biar orang tahu kau gila dah. Orang pun tak nak sanjung lupa nama kau, baru boleh diisi oleh Allah Ta'ala ilmu di sisi Allah. Miladunna. Jadi kayak gitu juga bila kita duduk dalam majlis ni, specialnya Allah bagi pada kita, Allah downloadkan dulu. La ilma. Apa pun ilmu yang kita dah ada, automatik kita duduk sini sebut la ilma, kita terus keluarkan supaya kita nak isi yang terkini daripada Allah. Kita tak mau. Yang lepas tu kalau kita pakai, kita dah bersandar kepada ilmu yang makna syirik juga. Halus tu. Jadi hidup kita tak bahagia bila syirik. Kita tahu tak kena yang ni.
Banyak pun rasa tak cukup. Macam kedai bawa kitab, berat. Kan? Tapi bila kita letakkan tepi, kita bahagia ringan, kita rasa Allah aja yang menggerakkan itu. Allah aja bagi. Ya Allah, jadikan penglihatan aku penglihatan kau. Ya Allah, jadikan pendengaranku pendengaran kau. Ya Allah, jadikan kalamku kalam. Ya Allah, jadi ilmu yang nak turun kehendak engkau. Bahagia kita. Sebab itulah tauhid yang sebenar. Susah lah. Bukan susah. Susah, tapi dalam susah Allah Ta'ala kata ada senang. Bukanlah saya cakap susah sangat, tapi bukanlah senang sangat, tapi sederhanalah. Setiap susah, dalam susah tu kita ke jalan Allah. Allah yang mudahkan. Sebab ni jalan cerita dia semua, bukan jalan cerita kita. Jadi bahagia kita bila kita merasakan Allah tu tadi. Ini bukan senang nak dapat kumpul ramai macam ni. Muslimat ni semua. Saya tengok hebat-hebat semua. Ini pejuang-pejuang. Mana kalau nanti jadi peperangan dengan tentera-tentera Dajjal, ni wanita yang macam ni yang tak mampu Dajjal nak sihir, nak membelit, nak mentipu daya. Itu tadi. Sebab memang kita sentiasa bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tentera-tentera Dajjal ni kebanyakan kaum muslimat. Tapi bukan muslimat sinilah. Muslimat tempat lain. Pasal ni dah dipelihara, diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya? Sebab kita ada tauhid. Kita diperkenalkan. Allah perkenalkan diri Allah kepada kita. Jadi kita dapat kefahaman dari sisi Allah, bukan daripada saya. Sebab ni bukan kalam saya. Dan bukan kehendak saya datang ke sini. Allah yang memperjalankan saya datang sini. Allah yang bagi saya bercakap tentang tak lain. Cuba suruh saya cerita selain pada bab ni. Saya tak tahu cerita. Jadi dia suruh cerita bab yang apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan semua yang datang ni semua atas undangan daripada siapa? Jadi kita kena bahagia. Bahagia. Kalau raja tadi belum pergi lagi dah bahagia. Apalah kita dah ada di sini. Patut kita lebih bahagia. Muka kita lebih bahagia lagi. Ya Allah. Apa lagi keuntungan yang kita nak? Apa lagi selain rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita cinta. Kita bukan tahu cinta, tapi Allah yang bagi kita rasa cinta. Bila beramal dengan rasa cinta, macam mana manis tu? Allahu Akbar. Muka dia syok betul dengan kau ya Allah. Syok betul dengan Allah. Tapi Allahu Akbar, apa kau nak bagi sekejap lagi ya Allah? Garang. Garang dalam tu. Nak minta aja, tak cukup. Berat kan? Jadi Allahu Akbar, jangan cinta. Cukup aja. Kalau orang dah cinta pada Allah, Allah beri cinta kepada kita, kita faham cinta tu apa daripada Allah, bahagia. Sebab cukup aja. Malu nak minta pada Allah pula tu. Malu, Allah banyak kau bagilah ya Allah. Respect. Kalau orang yang kaya, dia memberi, tu biasa. Tapi kalau orang miskin yang bersyukur, itu luar biasa. Jadi itu orang ahli Allah. Walau dia miskin tapi bersyukur. Orang kaya bersyukur biasalah, dia banyak kan. Tapi orang miskin bersyukur, dia biasa je tapi dia bersyukur hidup dia bahagia. Muka dia lebih berseri daripada raja yang cukup tadi. Raja jadi pelik dia. Muka aku tenang dah, tapi tengok dia orang miskin ni lagi tenang muka dia. Apa rahsia dia? Dia bersyukur. Walau badan dia sopak-sopak, kan? Dia bahagia. Kita tengok pun, ya Allah, boleh ke dia hidup dalam keadaan macam ni teruknya? Kita tengok pun tak sanggup tengok kondisi dia tu. Dengan kaki bengkak macam ni. Rupanya bekas accident. Dekat accident terlalu sakit, dia basuhkan apa? Atas pada painkiller atau apa? Dia masukkan apa? Tu. Morfin dia pun. Jadi untuk tahankan sakit. Jadi kita tengok kaki dia macam gajah macam ni kan. Dengan jalan pun tak boleh kan. Terseret-seret. Kita nak solat sebelah dia pun ngeri. Ngeberah dengan berkudis-kudis kan. Jadi kita macam mana dia boleh hidup begini kan. Tapi dia dalam diri dia bersyukur apa ya. Itu lebih Allah Ta'ala sayang lagi. Dari itu kita perlu bersyukur banyak-banyak. Sebab kita masih lagi keadaan kita. Lepas tu Allah bagi kita duduk dalam majlis ni. Ya Allah.
Nanti bila kita dah diwafatkan, berada di alam barzakh, kita merindui nak duduk di majlis begini. Nikmatnya balik. Kita teringat balik, Allah bagi kita ingat balik bila kita alam barzakh. Ya Allah, bestnya, ya Allah, indahnya duduk dalam majlis ramai-ramai ni. Kita bersama-sama mengesakan Allah. Manis dia tak tahu nak diucapkan. Kalau syurga tu Rasulullah kata, nikmat dia kalau tembikai tu, kita makan tembikai tu, nikmat ini 100 kali ganda punya nikmat tembikai. Macam mana kita tak dapat bayangkan, Allah Ta'ala kata nikmatnya dalam syurga. Itu nikmat dalam syurga. Apa lagi kita dapat pemilik syurga tu tadi. Macam mana kita hidup bersama dengan Allah, macam mana punya nikmat. Mansur Al-Alash, tahu Mansur Al-Alash yang dihukum oleh khalifah sebagai seorang yang mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan, dia kata, dituduh. Padahal dia bukan mengaku Tuhan. Dia ilmu dia wahdatul wujud. Yang banyak kita orang tak tahu kata wahdatul wujud, dia muka dah disesat ni, dalam macam ni. Tak, pasal kita tak faham apa tu wahdatul wujud. Kita ikut-ikut dia orang kata wahdatul wujud sesat, kita pun pandang sesat tu. Tarikat dia sesat, dia pandang orang tarikat. Jangan campur orang tarikat. Dah, kita dia momokkan dengan gitu. Kita tak menyelam lagi. Tak faham. Jadi wahdatul untuk Mansur Al-Alash ni tadi dituduh sebagai orang yang mengaku Tuhan, padahal dia tak mengaku Tuhan. Tapi orang tak faham sebab khalifah takut kalau dibiarkan Mansur Al-Alash ni tadi, nanti rakyat akan cepat pergi menyokong kepada Mansur Al-Alash. Sebab ramai orang pergi kepada dia. Dan bila dia keluar daripada tempat dia, lebih banyak rakyat pergi kepada dia. Dan bila raja keluar, orang tak pergi banyak kepada raja. Raja jadi malu. Wah, begitu sekali teruk. Jadi raja panggil menteri dia bagaimana nak biar Mansur Al-Alash ni rakyat lebih sokong pada. Itu yang dia buat cerita fitnah tu sebenarnya. Kita kena tahu cerita sebenar. Yang sampai kepada kita ni cerita-cerita yang dongeng, yang menyebabkan kita mengotak-atik, mengatakan ilmu dia tersalah. Padahal Mansur Al-Alash tu 2 hari sebelum dia nak disalib, nak dipaku tangan dia, nak dikorek biji mata dia, nak dikelar-kelarkan supaya orang ramai tengok bahayanya bila orang mengaku Tuhan kononnya. Dia kata hukumannya berat. Sikit-sikit dia bagi mati. 2 hari sebelum dia nak kena gitu, anak murid dia dengar dialog dia tengah malam dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah orang yang memandangku memandang engkau, ya Allah. Ni dia tahu dia nak disalib, nak bunuh, jadi dia tak mau orang pandang dia kesian pada dia. Dia nak orang pandang dia memandang wajah Allah. Begitu sekali ilmu ketinggian orang yang betul-betul dah rasa nikmat, dah rasa tak ada lain yang lebih nikmat melainkan dia dengan Allah. Dia paku tangan dia depan orang ramai, mengatakan dia sesat. Dia tetap tenang, muka dia, wajah dia berseri-seri memandang wajah. Wajahmu yaum wajah dia memandang pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keadaan wajah dia berseri-seri. Sampai orang kata dia macam dia kena gantung ke tu. Dia kena paku ke tangan dia, muka orang yang bercinta. Asyik dengan Allah dia nampak. Dia korek biji mata dia, pelan-pelan dia mati. Hingga darah dia menitik jatuh ke lantai tempat tu. Bertulis kalimah la ilaha illallah. Rakyat jadi sedar nampak, takkanlah manusia yang begini keluar kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, darah dia menitik. Ada yang kasyaf anak murid dia tu wali Allah juga, anak murid dia dapat nampak para wali Allah berhias-hias untuk menantikan keluarnya roh dia, menyambut dia tu tadi. Dan datang guru rohani yang besar Nabi Allah Khidir menyambut dalam pada dia sakaratul maut tu tadi, menyambut para roh yang suci. Kerana wujud ya umai memandang dia wajah Allah, tak berganjak muka dia, rasa takut sedikit pun. Innal awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tak ada rasa sedih ke, tak ada rasa, dia rasakan kemanisan hidup dia dengan Allah Subhanahu. Dia redha apa pun Allah lakukan, dia tahu ini adalah jalan untuk aku mencapai kepada kebahagiaan, keasyikan, cintanya kepada Allah Subhanahu. Hidup dia dah merasai cinta kepada Allah Subhanahu. Last sekali nak dicabut betul-betul nyawanya,
dalam keadaan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, Allah memanggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'uli fi ibadi. Dia dah masuk dalam golongan keluar roh dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut roh. Dalam sekaratul maut keluar rohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut. Begitulah kita harapkan bila kita dah jadi ahli Allah, bila kita nak diwafatkan nanti bi husnil khatimah, iaitu Nabi Muhammad SAW sendiri yang menyambut roh kita keluar. Sebab orang ahli Allah pasti ada kumpulan dia. Ketua kumpulan ahli Allah tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Khidir alaihi salam, Syekh Abdul Qadir. Pasti dia akan sebab Fat'uli fi ibadi. Mereka ni dah biasa di dunia lagi merasakan dalam golongan Fat'uli fi, duduk dalam golongan yang Allah Ta'ala kata golongan orang-orang yang ahli mengesakan Allah di dunia lagi. Jadi Allah tak pernah mungkin janji orang yang ketika di dunia berkumpul dengan orang yang sentiasa nak mengesakan Allah, walau sekali seumur hidup dia duduk, pasti dia akan jadi ahli Allah. Pasti dia akan wafat di dalam bi husnil, sebab dia pernah mendengar. Jadi hebatnya orang yang duduk dalam majlis Allah, yang tak mau lain dalam majlis ni beramai-ramai. Kalau sendirian kita rasa asyik dengan Allah, tu biasa lagi. Tapi bila beramai-ramai kita dapat sama-sama merasakan keasyikan dengan Allah, kita dapat rasa cinta kita kepada Allah. Allah lebih memuliakan. Dia memanggil roh Nabi Muhammad SAW hadir. Dia panggil duduk bersama dengan dia. Wahai malaikat-malaikat turun ke bawah bersama mereka. Tanazzalul malaikatur ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Sebab apa? Aku izinkan kau duduk. Sebab di dalam majlis ini dia tidak lain cerita aku. Tak ada cerita keakuan diri. Jadi kita di dunia lagi, para malaikat, para roh-roh, nabi-nabi, roh wali Allah, semua sudah kenal. Semua dah kenal. Anak-anak yang hadir sini semua, walaupun semua dapat naungan-naungan daripada naungan rahmat Allah SWT. Sekitar kita, tengok Allah bagi ditutupi kampung kita ni dengan rahmat, lindungan Allah. Kalau nak turun bala, Allah Ta'ala lindungi satu kampung kita. Sebabkan ada majlis mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malu Allah nak meletakkan sesuatu musibah ke tempat ada orang yang masih mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita perlukan. Maknanya dalam kehidupan kita sangat memerlukan Allah, bukan keakuan diri. Maka orang-orang ahli Allah, bila dia berpisah pun tetap dalam keadaan hilang keakuan diri. Duduk dalam majlis pun hilang keakuan diri. Dia keluar pun tanpa ada inna lillahi wa inna ilaihi. Dia tetap dalam keadaan dia lah yang tahu menyusun setiap detik. Satu detik kehidupan ke depan kita, satu saat ke depan adalah cerita Allah. Allah yang menggerakkan. Allah sesaat ni Allah yang menentukan kita. Nak rasa manis, nak rasa tawar, nak rasa apa pun, semua Allah lah yang dan kita yakini dia yang tahu menyusun hidup kita. Sebab kehidupan ke depan dah dibagi tahu. Allah Ta'ala kata pasti ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam. Kan? Ada kadang-kadang rasa bahagia, kadang-kadang rasa tak sedap hati. Jadi macam-macam. Itu semua jangan kita risaukan, kata Allah. Yang kau risaukan bila engkau tidak merasakan keesaan. Yang risau tu engkau. Tapi kalau kau hilangkan keakuan risau kau tu tadi, kau dudukkan, Allah lah yang menentukan bahawa itulah tempat duduk kita, yang dikatakan tempat duduk yang paling tenang sekali. Sebab jangan cuba-cuba nak merubah sesuatu Allah Ta'ala punya susunan. Kita tak mampu. La haula wala quwwata. Pegang betul-betul faham tu. Jadi bila kita sesuatu kehidupan kita, Allah akan memberi hidayah. Hidayah ni adalah daripada Allah petunjuk dia. Bila dia dah bagi petunjuk, setiap sesuatu ke depan kita dengan petunjuk dulu, petunjuk dia. Jadi bukan makna serah pada Allah kita duduk diam, bukan. Dia akan bagi hidayah tu untuk apa yang perlu kita buat. Dan kita sempurnakan hidayah apa yang disuruh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu. Dia yang bersyukur kita, dia menurunkan kepada kita ni kitab. Ni kitab yang paling hebat sekali adalah ni lah kitab dia.
Bukan saya cakap Quran tu kitab lain tak betul, bukan. Itu dah bertulis. Itu atas cerita-cerita yang lepas. Dan pasti akan berlaku ulangan bila dia datang tu yang original pada setiap diri masing-masing. Tapi bila kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, dia akan turun. Saya dah cakap tadi, dia akan pergi ke kiri, nafsul, lawamah ataupun amar. Tapi kalau kita mengaji kenal diri, kenal Allah, dia akan terus turun. Terus kita rasakan dia je. Nak naik tu turun, nak naik pergi mengesahkan Allah, turun membawa cerita untuk mengesahkan Allah, bawa wahyu untuk mengesahkan Allah. Ilahun, itu je kerja dia, naik turun 24 jam dia hidup kat situ. Tapi kalau tak mengaji kenal diri, kenal Allah, keakuan akan datang, pengakuan dia akan datang. Jadilah gitu, ghairil maghdubi alaihim. Kita tak nak jalan yang begitu, yang jalan yang mengaku aku habis. Mengaku boleh jadi macam ni, mengaku macam ni. Kita rasa macam peristiwa tu tak perlu berlaku begitu. Padahal itulah yang terbaik Allah jadikan. Baik atau buruk untuk kamu, itulah terbaik. Di sebalik baik itu kadang-kadang ada tak baik je. Di sebalik buruk tu kadang-kadang lebih baik untuk kita. Kita tak tahu. Dari itu selalulah kita berada dalam ridha Allah. Apa pun dibagi qada dan qadar, jadikan aku ridha ya Allah. Itu yang paling mustahil. Qada dan qadar akan berlaku baik, ketentuan baik dan ketentuan buruk pasti akan ke depan kita, akan salah satu akan menimpa. Yang paling mustahil, jangan duduk antara kedua. Duduk dengan siapa yang menetapkan tu. Duduk dengan tu. Baru kita akan melihat itu semua tangan-tangan kekuasaan Allah. Jadi itu yang Allah nak melihat, ahsanu amalah. Itu yang Allah nak lihat, ahsanu amalah. Bila kita benar-benar apa pun Allah timpa pada kita, susah ke senang, para nabi lagi teruk diuji susah. Tapi mengapa dia boleh tenang? Sebab dia duduk dengan keesaan Allah, tak ada apa. Wali-wali Allah pun dia begitu juga. Dia mengikuti akhlak Nabi SAW, tak ada keakuan diri. Itu boleh mustahil. Baru dia ambil ilmu-ilmu lain. Ilmu banyak mana datang paling tinggi pun tetap datang kat dia mengesahkan Allah. Tapi kalau tak ada ni berat. Kita tengok sekarang manusia-manusia yang tak ada mengesahkan Allah, dia akan jadi 72 golongan yang Rasulullah kata umatku akan terpecah kepada 73, hanya satu. Yang satu ni ahli Allah, ahli sunnah wal, dia akan jadi ahli Allah. Bila jadi Allah, dia akan hidupkan sunnah, tak ada keakuan diri. Sunnah yang paling nombor satu, iaitu tak ada keakuan diri. Itu sunnah paling tinggi. Baru dia boleh bercampur dengan manusia, mengajakkan manusia mengesahkan Allah. Tak perlu ilmu banyak. Bukanlah saya cakap tak payah mengaji. Maknanya kita tak perlu ilmu banyak, sebab kita perlukan jalan apa kita dihidupkan untuk sama-sama mengajak, mengesahkan itu. Ilmu akan datang kepada kita, ilmu tinggi pun akan datang kepada kita. Tapi ni kita belajar ilmu tinggi, tak ada ni, habis kita. Bagaimanapun kita rasa bangga diri kita hebat, orang lain punya pendapat salah, tak tenang gitu, tak tenang, tak bahagia. Ilmu banyak tapi nafsunya amat. Ilmu banyak, alim semua, tapi nafsul lawam. Sekejap okey, sekejap tak, sekejap okey. Tadi ilmu dia tak berapa banyak, tapi dia mutmain, kenal diri, kenal Allah. Dia tenang sentiasa. Dia tak bersandar dengan ilmu. Orang tanya dia ilmu ni, jawapan dia, tanya hukum dia, nanti aku tanya pada Allah dulu. Walaupun dia dah tahu jawapan dia ada pada kitab yang dia belajar, tapi dia tak bersandar terus nampak pada ilmu dia. Dia akan serah pada Allah. Ya Allah, macam mana aku nak jawab? Allah Ta'ala kata hadis ni sia-sia Bukhari Muslim, buku surat ni, baru dia rujuk. Dia tanya pada Allah dulu, bukan terus bersandar pada kitab. Halus mainan ni kalau kita tak faham. Iblis lebih tinggi ilmunya. Mudah je. Bila orang tanya kita, Iblis kata, kau tengok kau boleh belajar. Oh, dia bisik begitu. Kita pun kata, hebat juga malaikat yang bisik ni. Pasal kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita rasa malaikat pula bisik kita. Padahal tu Iblis. Iblis kita suruh kita sandar yang selain daripada Allah. Kalau malaikat, dia suruh pada Allah dulu. Tu pasal kita kena mengaji, kenal diri, kenal Allah. Kita akan tahu bisikan hawa nafsu kita ke, bisikan iblis ke, bisikan syaitan ke, atau min syarril waswasil khan, minal jin. Ada bisikan-bisikan sihir manusia dan juga bisikan sihir jin pada diri kita ada. Tak mengaji kenal diri, kenal Allah, mudah.
Kau jadi apa pun tetap akan diusik oleh jin dan juga pasal jin-jin tu ada dalam diri kita, ada makam dia. Jadi kita tak boleh binasakan dia. Tapi kita boleh tutupi dia tu tadi dengan mengesahkan Allah. Kita jangan layan tu semua. Dia bila kita ada keakuan diri, dia akan layanlah kita. Kau yang terbaik, kau ilmu kau paling hebat dalam kampung ni. Tak ada orang boleh cerita pasal ilmu Allah Ta'ala ni kau je. Oh, dia punya bisik. Tak keluar kita keakuan diri. Ya, akulah yang hebat. Tak ada lagi yang lagi hebat kat sini. Aku seorang je. Dia bawa kita ke situ. Dia layan kita. Tu pasal bola, cepat pancung lah. Tak ada. Dia bukan aku. Bukan ilmu aku. Aku tak tahu apa benda. Kau pergilah layan orang lain. Cari orang lain. Ini bukan ilmu aku. Apa yang aku sampai semuanya bukan aku. Semua Allah Ta'ala. Jadi apa yang ada pada aku adalah ilama alamkan. Melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi. Aku tak ada apa-apa. Kosong. La alimun. La alimun. Tak ada alimku, pengetahuanku. Melainkan engkau. Jadi kita olah dalam kehidupan kita. Sebab lagi ada keakuan diri, dia akan nyocok kita. Penat kita nanti. Jadi nak hilangkan penat, penyakit hati rohani kita, la ilaha il. Rasulullah kata, pedangnya adalah lain. Jangan layan. Sebab apa dia datang bisikkan tu? Sebab kita dah mula ada keakuan, dia akan datang. Tapi kalau kita tak ada keakuan diri, tenang. Kita tahu kehidupan kita, nafas kita turun naik, kita nampak Allah yang naikkan, Allah turun. Darah mengalir dari kita semua berkalimah la ilaha illallah. Kita rasakan semua jadi. Kita ngangkat, kita rasa dia yang angkatkan, dia suapkan, dia yang ini. Kita jalan kaki manisnya, kita nampak Allah yang bawa kita lah. Kita naik motor pun kita Allah yang bawa kita. Bukan motor ni. Selama ni kita bersandar motor yang bawa aku kereta. Tapi ni kali tak ada. Kita Allah. Sebab siap perjalanan, baik dekat ataupun jauh, perjalanan kita keluar roh dalam mimpi, tetap Allah yang menjalan. Subhanal lazi asra. Suci aku yang berjalan. Perjalanan siapa pun. Jadi la tataharraku zaratan bila tak ada halus zarah macam mana pun apa pun melainkan illa di aku yang izin. Semut tu berjalan pun Allah yang subhanallah. Jadi kita tak nampak sekalian alam ni, sekali kita pandang semuanya digerakkan oleh Allah. Hebat kita nampak. Iblis ke malaikat, kita nampak semua tak ada kuasa. Jadi kita nampak siapa yang kena rasuk, kita tak nampak. Anak saya dulu pernah takut nak pergi bilik air pun takut anak saya. Umur dah 7 tahun kan takut. Nampak, memang dia nampak. Saya pun nampak kan. Nampak takutlah Kenapa? Yang mana satu? Tu tu kawan Abah lah. Kawan Abah tu. Dia kawan Abah yalah. Dia selalu zikir dengan Abah, selawat tu. Jangan kita momokkan lagi. Auzubillah misal. Takutlah lagi anak tu. Jadi memang betul pun kita nak ajar anak kita hadirkan, nampakkan Allah. Apa pun makhluk ngeri macam mana pun, Allah lah dahulu. Ke makhluk tu ada kuasa. Betul kan? Jadi sebenarnya bila bahagia kita, bila kita dapat pengetahuan ni daripada sisi Allah, kita tak nampak yang lain lah. Dia bertukar iblis tu tadi jadi kawan baik kita. Sebab kita pula kesian tengok iblis. Tak dapat makan kita. Dulu dia selalu tipu kita. Bila kita dah selalu belajar ilmu ni, Allah bagi kekuatan kepada kita untuk kalahkan dia. Macam mana kalahkan dia? Dia tak ada daya upaya, kita nampak. Jadi bila dia tak ada daya upaya, Allah Ta'ala kata pada iblis, engkau tak akan dapat berbuat apa-apa kepada hamba-Ku yang ikhlas. Hamba yang ikhlas tu adalah hamba yang kenal diri, kenal. Kau tak boleh buat apa-apa dengan dia iblis. Jadi dia tahu kita ni kenal diri, kenal Allah, dia tak boleh aku dengan dia. Dia jadi jadi dia yang dulu kita lalu dia agak gitu. Dia takut dengan kita. Tapi bila kita dah pergi, dia dapat pengetahuan isi Allah, kita nak pergi tempat dia, dia cabut dulu. Dia cabut dulu. Gitu sebenarnya. Jadi kita punya ilmu ni hakul yakin wal kamalul yakin.
Bukan yakin yang bisma yakin. Kita yakin ni yakin yang betul-betul kita rasakan semua makhluk tak ada daya upaya, kita pun tak ada daya upaya. Jadi bukan makna kita ni mengaku Tuhan, bukan. Tetapi kita telah telah dileburkan oleh Allah, oleh keakuan diri kita. Jadi yang ada Allah tukarkan jadi penglihatan kita, penglihatan Allah. Hidup kita hanya hidup Allah. Bukan kita mengaku Allah. Tak ada, faham tak? Kalau orang tak mengaji ni, dia kata kita mengaku Tuhan. Si Haji ni mengaku Tuhan. Bukan, tak ada, faham tak? La ilaha illallah. Tak ada. Habis ni ada, dia lah. Jadi kau ni Allah. Bukan, tak ada. Faham tak? Tak ada yang ada, susah. Jadi kena faham betul-betul. Yakin betul-betul bahawa kita tak ada yang ada. Belajar sifat 20. Jangan menghafal sifat 20. Dah buat nyanyi pula. Boleh buat nyanyi, tapi dalam ni wujud tu apa? 3 tahun nak belajar faham dia wujud. Jumpa guru betul-betul lah. Kalau kumpulan rehan, 1 malam dia boleh hafal lah. Nyanyi je lah. Tapi kita nak bawa dalam kita. Wujud tu apa? Wujud yang wujud dia. Satu je wujud. Tapi banyak ni, satu wujud menunjukkan dia yang mewujudkan lain. Jadi yang lain ni mau wujud. Mewujud ni dijadikan. Jadi siapa yang menjadikan? Jadi tak usah nampak menjadikan. Siapa yang menjadikan tu kita nampak. Tetap wujud. Praktis dalam kehidupan. Katamkan dia 3 tahun. Nampak apa pun Allah dulu. Jangan cakap kuat-kuat pula kau kata gila belajar dengan si Haji ni. Dalam hati lawan lah. Engkau yang nampak bantal la ilaha illallah dengan Allah. Nampak apa? Kipas dia berpusing, bunyi dia masuk Allah, 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 Allah. Gila si Haji ni, semua dah Allah dah. Bukan gila, manisnya tadi. Sebab kita dah tak nampak lain dah. Kita nampak satu wujud, iaitu Allah. Memang dia jadikan banyak mawujud, dia jadikan tetap berapa banyak pun tetap menunjukkan bukan dia banyak. Laisa kami tetap. Jadi kita dah jadi begitu. Sebab Allah dah beri kefahaman pada kita, keyakinan tu tadi. Untungnya tadi bila kita dah dapat, inilah yang Rasulullah kata, orang yang betul mengesakan Allah. Hidup dia tu manis, tiada pahit. Manis, tiada pahit. Semua kecil dia bahagia mengesakan Allah tanpa ada rasa keakuan diri. Harus tempuh perjalanan mengenal diri, mengenal. Jangan terus mengenal Allah. Rasulullah dah bagi tahu dah. Aku yang paling kenal Allah. Aku yang paling cinta dan paling takut pada Allah. Malu pada Allah. Kami nak belajar macam mana dengan Allah, sahabat kata. Engkau bolehlah langsung pada Allah. Kami macam mana? Rasulullah kata, kau lihatlah diri aku. Bila dia tengok akhlak-akhlak Nabi tak ada keakuan diri, maka dia pun menyontohi Nabi hilang keakuan diri. Bila dia dah betul hilang keakuan diri, barulah Nabi kata, engkau pun mengenal Allah daripada Allah, bukan dengan aku. Faham tak? Maknanya bila kita dah belajar dengan mursyid ataupun syekh, belajar mengenal diri, mengenal Allah, telah kita dapat bahawasanya guru syekh kita telah bagi pada kita. Dan bila kita dah dapat, sebenarnya bukan kita belajar dengan syekh, tetapi kita langsung dengan pasti guru mursyid kita akan mengijazahkan bahawa kita langsung kepada Allah. Kita nak dapat sampai begitu. Maka pada malam ini, di bulan Muharram yang mulia ni, hari Ashura, hari 10 ni, mana malam ni diijazahkan bahawa kita telah mendapat ijazah langsung daripada Allah. Kita berketurunan daripada keturunan Ahlul Allah. Kalau orang tanya dia ada alul-alul ni, alul semua hebat-hebat, kita ambil yang paling tinggi. Kita ni adalah Ahlul, ahli Allah, keturunan Allah. Bukanlah anak Allah, bukan. Maknanya kita terus menyambung kepada kitanya daripada innalillahi, itu keturunan orang yang faham, iaitu dia yang paling tinggi. Jangan sebab kita, dia ni raja, kita dah sampai nak menyembah sampai ke kaki, ke kepala lutut dia. Kita, jangan. Kita yang paling di zaman Tok Kenali kan, raja panggil dia datang nak mengajar di istana, dia tak nak pergi. Kak, kau nak kau lah datang sini. Kak, banyak tingginya makam wali daripada raja. Penghabisan hebat raja tu, kemulaan makam wali. Faham tak? Mana pelajaran kita ni pelajaran para wali Allah. Bila kita dapatkan tadi, bukanlah kita nak sombong, bukan.
kita tak perlu pergi menghadap dengan dia. Sebenarnya dia yang datang. Sebab kita langsung kepada, bukan kita nak sombong, bukan. Kita tak perlu pada raja yang apa ni, yang sombong, yang kata dia lagi hebat. Tak perlu. Itu kita ni berada di dalam keadaan naungan Allah, benteng Allah. Dia yang memerlukan kepada kita untuk kita nak bawa dia kepada, bukan kita pergi tunduk ikut dia punya. Jadi awas, janganlah sebab ilmu kau yang tinggi menyebabkan kau terhijab dengan Allah SWT. Janganlah sebabkan keturunan kau rasakan keturunan kau baik menyebabkan kau hijab dengan Allah Taala. Na'udzubillah. Minta kepada Allah jangan sampai kehidupan kita dihina. Kita ni jadi mulia bila dengan Allah. Bismillah. Astaghfirullah. Itu kita jadi mulia. Jadi orang yang beristighfar tu jadi mulia sebab apa? Dia nak buang keakuan diri. Sebab apa? Dia mengakui banyak kesalahan. Dia sebagai hamba. Dia memohon, menangis, minta kepada Allah ampunkan dia. Makam dia seperti para nabi, iaitu Nabi Adam. Rasulullah pun sendiri dah memang dah maksum beristighfar tak kurang satu hari 70 kali. Jadi makam istighfar ni jangan tinggal, mulia. Mulia kita ni istighfar. Sampai bila kita nak beristighfar sampai puas. Guru saya cakap istighfar ni banyak mana? Sampai puas. Puas di mana? Puas tu sampai dah menjeji air mata, air hidung semua keluar. Menyesal, dia tunjukkan macam-macam kesilapan kita. Lagi kita istighfar, lagi Allah tunjukkan kesilapan kita. Kita tadi angkat air, kita rasa kita yang angkat. Kita mandi ambil gayung, kita rasa kita yang macam-macam sampai halus-halus dia tunjukkan. Bila lagi istighfar, lagi kita nampak. Itu paling baik. Dia bukakan lagi hijab kesalahan kita. Lagi menjejem, oh makam tu nikmat. Allah suka pada orang yang betul-betul bertaubat, beristighfar, dia sedar kesalahan. Daripada kita sebut astagfirullah 1000 kali, tak tahu apa benda kita punya salah. Padahal banyak salah. Kita tertipu dengan banyak bilangan. Tapi tak ada kesadaran. Itu rugi juga. Allah nak tengok dia punya pengisian. Kau minta ampun dengan aku tak mana? Allah Ta'ala kata. Ya Allah, tadi aku angkat ni, aku rasa aku press motor, aku berjalan, aku rasa kaki aku ni aku yang angkat sendiri sampai tak rasa kau yang angkat. Ya Allah, kau tak pernah tinggalkan aku sekelip mata pun. Aku lupa dengan kau, bahawa engkau lah yang gerakkan aku. Dia bukakan tu manis hidup kita. Baru kita tahu hidup kita ni perlukan sangat, banyak sangat kemalangan yang menimpa kita. Tak ada kemalangan yang lebih berat menimpa kita, melainkan keakuan diri. Salah kita ni, keakuan diri tu berat sangat. Sebab bila ada keakuan diri, akan datang maksiat-maksiat yang lain. Kita membuka pintu maksiat yang lain dengan ada rasa cepat, hilangkan balik cepat. Jangan dilayan-layan lah. Cepat hilangkan lah. Tak ada nak layan. Terus Allah. Itu cara dia punya nak pancung dia. Gitu. Jangan dilayan-layan. Dia layan kita, nanti lagi jauh dia bawa. Balik-balik nanti dia bawa kita jauh. Lama-lama tersungkur kita, nak gerak balik dah berat. Jadi inilah kehidupan yang sebenar-benar. Untungnya bila manusia dah kenal diri, kenal Allah, Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita. Untungnya kita tak mau rasa keakuan diri. Itu betul-betul kita. Baru ilmu-ilmu lain akan datang. Tapi kalau kita utamakan ilmu dulu, maka kita akan terhijab dengan Allah. Bukan saya cakap tak boleh belajar, jangan edit-edit pula. Belajar tapi letak tepi. Pakai 24 jam Allah tak ada keakuan. Nanti bila orang tanya, kita belajar dah. Jangan pandang pelajaran, kita pandang Allah tu nak jawab macam mana. Terus kepada Allah. Terus. Ya Allah, dia tanya ni, aku tak tahu ya Allah. Padahal kita ada belajar. Tak. Nanti Allah tak ada yang kau belajar tu, surat ni ayat ni, hadis ni, tu buka. Kita dengar suara dia datang jelas. Baru kita rujukkan situ. Jangan rujuk dulu. Mesti fatwa tu datang daripada Allah dulu. Nak buat macam mana ya Allah? Itu baru betul ahli ahli. Dia sentiasa nakkan dia tak mau jawapan tu. Kita ambil kisah pada Nabi SAW dalam gua. Turun ayat pertama Ustaz, Iqra, betul?
Kenapa Nabi tak nak baca? Padahal Iqra' bukan susah kan nak sebut sekali kan. Tapi Nabi tak nak baca. Sebab apa Nabi kata ma'an Nabi korek. Macam mana aku nak baca? Kita tak faham apa yang Nabi maksudkan. Kita ingat Nabi tak boleh nak ikut. Bukan Nabi tak boleh ikut. Sebab dia dah solok dengan Allah Ta'ala. Dia hanya berhubung dengan Allah. Dia nak jawapan tu, soalan tu semua daripada Allah. Tapi bila malaikat datang cuba nak ubah dia punya pendirian, dia tak nak. Dia nak nunggu Allah Ta'ala juga. Iqra' mana Nabi. Iqra' mana. Malaikat tu seolah peluk. Peluk tu baru Allah Ta'ala kata, ya Rasulullah, ya kekasihku Muhammad, bahawa malaikat tu adalah perkataanku. Ikutlah. Baru dah. Baru diikut. Diikut tu sebab Allah yang halus tak? Dia punya tafsiran tu tadi. Itu yang kita harus fahami. Oleh jalanan pengenalan diri kita pada Allah, itu sebenarnya. Kita masing-masing akan dapat satu geliga, satu nikmat yang besar, iaitu langsung kita berhubung dengan Allah. Memang Allah tu nak kita berhubung langsung dengan Allah. Saya pun tak nak kamu berhubung dengan saya. Oh, salah dengan ayah anda ke apa benda, atau ayah ke apa benda. Baik kan? Kena langgar, orang langgar kita tengah jalan. Kita pun terus ambil telefon nampak tok ayah tu. Tok ayah ni, diorang dah langgar ni. Panggil geng kita datang ni, serang ni. Ya. Kita belajar sifat 20, esakan Allah. La ilaha illallah. Tapi kita nampak masih lagi tok ayah tu lagi berkuasa pula. Dengan geng-geng dia datang. Macam mana nak datang karamah? Macam mana nak datang kemuliaan Allah? Sebab kita dah bersandar pada makhluk. Nabi Musa pun. Fir'aun tentera dia yang hebat-hebat tu. Musa 40 orang ya dia punya. Laut dah tak boleh lari. Tongkat ada Allah bagi. Buat apa kau nak buat Musa? Bagi tongkat. Hebat. Tongkat. Tapi bila kena keadaan itu, dia tak nampak tongkatnya. Ada hutan, ada gua boleh lari. Allah tak suruh lari ke gua hutan, kat gua boleh lari. Fir'aun tak boleh kejar. Tak, Allah suruh lari ke laut. Kenapa? Lepas tu Allah tak bagi pula. Tongkat tu ada kuasa Allah bagi tu. Allah tak bagi pula dia bersandar pada, walaupun tu daripada Allah. Dia nak ajar Nabi Musa tu betul-betul. Waktu betul-betul tu Allah Ta'ala pukul. Pukul tu yang keluar mukjizat tu. Jadi kita nak dapat rahsia ni, kita kena mesti nak duduk. Mesti nak duduk yakin betul-betul hafal, yakin Allah Ta'ala. Jangan pandang muka saya. Ada yang terlampau taksub dengan saya. Saya tak ajar pun gitu. Dalam mimpi dia kata, bila aku kena masalah, mimpi dia sebut nama ustaz, selesai masalah dalam mimpi saya. Bola otak kau je kak. Itu bukan aku lah, itu Allah lah. Kak, jangan sandar pada saya, tak ajar pun gitu. Sandar pada Allah. Walau sedetik macam mana pun susah, Allah dulu. Aduh sakit gigi, Allah sakit gigi. Sakit gigi, kita nampak klinik dulu lah, kita nampak. Kita pergi klinik kan, dah. Kita dah bersandar kepada, buat mainan dulu nikmat tu sakit gigi. Ya Allah, bestnya kau bagi sakit gigi ni ya Allah. Kalau tidak aku tak dapat rasa nikmat. Dia bagi sakit, baru kita tahu dapat nikmat kan. Bila dia baik tu, Allah gigi. Buat main dulu ya Allah, nikmat ya Allah. Padahal dah tak tahan sangat, ya Allah ubat dia apa ya Allah. Apa tadi? Bawa main dulu. Bawa main. Ya Allah, ubat dia apa ya Allah? Klinik Izham. Pergi lah klinik. Apa, pemuai garam ke apa ke, nanti Allah Ta'ala tunggu. Jelas nanti kita dengar. Tapi kalau kita dah nampak makhluk dulu, kita tak dengar lah Allah Ta'ala punya. Rugi lah kita. Tak bahagia lah kita. Tak berhidupan dengan Allah lah. Jadi Allah ajar kita macam-macam nikmat dia tu dengan dia. Sebab Allah mana pernah tinggal dengan kita? Tak pernah. Tak pernah tinggal, tak pernah berpaling. Pandang kita kan dia cakap tadi, ni hari 10 kasih sayang, besok 11. Besok 12. Kita je berubah-ubah. Dengan isteri kita kejap ni 7 kasih sayang, besok turun 5. Silap-silap kodong dia satu pun tak ada. Jadi tu. Baik lelaki baik perempuan sama aja, bukan saya menangkan perempuan bukan. Sama. Maknanya kita kena olahkan lah. Kita tanya dulu diri kita, betul tak kita olahkan? Kalau kita betul-betul dengan Allah, kita rasakan Allah sentiasa tambah kasih sayang pada kita. Daripada 9 hari besok 10, 11 naik, kita akan berbuat juga kepada makhluk-makhluk Allah begitu juga.
Itu tandanya kita telah mendapat kebahagiaan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi kita dah dapat nikmat pada Allah, kita tahu nikmat Allah, bagi pada kita rasa cinta pada kita, dia tambah lagi. Kita akan berbuat pada isteri kita, isteri akan berbuat kepada suami dia, meningkat. Dan Allah akan bagi cara di mana nak meningkatkan. Kaum perempuan jangan tanya saya lah. Mana saya tahu, saya lelaki. Dia buat cara lelaki lah. Perempuan buat cara perempuan lah. Yang Allah Ta'ala ajar. Ini kemanisan hidup. Ini kemanisan hidup. Lain-lain tu semua kerja cerita-cerita, kisah-kisah Allah nak kisahkan. Ada perempuan yang Allah kisahkan dalam Quran, perempuan yang baik. Siapa ni? Maryam, betul? Maryam. Tak kahwin tapi ada anak. Zaman sekarang pun tak kahwin ada anak pun banyak juga. Tapi luar nikah pula. Tak sama dengan Maryam. Kan? Maryam tu wanita suci. Jadi kesucian untuk wanita gini, kesucian untuk kaum muslimat begini Allah tunjukkan cara dia. Sama aja. Tetap jalan cerita dia ada di dalam kitab Al-Quran. Rajin-rajin mengaji Al-Quran, rajin-rajin kita makomkan. Bukan sekadar kita membaca Quran. Bagus baca Quran dengan tajwid, bagus, memang perlu. Dengan taranum, dengan keindahan seni suara dia. Bertambah orang dengar tu, bertambah rasa keimanan, boleh. Tapi yang mustahak lagi adalah mengamaliakan apa yang kita baca. Bukan saya cakap tu tak bagus, bagus. Tapi lebih lagi yang bagus, kita mengamaliakan. Jangan sampai suara kita dapat menundukkan manusia, tetapi tak dapat menundukkan iblis. Faham tak? Manusia tunduk dengan suara kita, iblis tak tunduk dengan kita pula. Pelik dia tak kenal lagi ni. Kita biar kita mengaji, kita baca je sekali bismillah ataupun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bubar semua. Tak ada pun apa benda-benda batil pada kita. Kita baca sekali je. Ini habis ayat Quran. Lagi banyak setan ada. Lagi banyak. Pernah terjadi saya kata. Satu sekolah tu kena histeria. Mengaji kena sekolah agama. Jadi buntu dah guru-guru agama dia dah habis ayat Quran dah 30 juzuk baca dah. Histeria makin kuat lagi. Guru-guru yang baca tu panggil lagi guru ni panggil tak selesai dah. Orang nak solat Jumaat dah. Ni satu kelas ni 30 orang semua kena histeria. Sudah seorang tu kawan baik saya, dia panggil saya. Syekh, tolong Syekh. Dah habis ayat baca lah, tak keluar-keluar. Kenapa? Semua menjerit kena histeria. Jadi saya datang, guru-guru tu datang tengok saya. Saya datang biasa je, tak ada saya datang. Tak ada dah tengok muka saya lain macam dia ni. Boleh ubat ni, boleh selesai kan. Tak ada, saya buat muka biasa je. Tak datang. Kenapa ni lah? Ini saya pun tanya Allah Ta'ala, macam mana nak buat ya Allah. Pandang semaku je semua. Semua tu sedar, grup sedar. Dia pergi kat seorang yang degil. Dia pergi kat seorang ni. Yang seorang ni macam rimau jadi. Semua pelongkok kat dia. Yang lain dah okey dah. Macam mana nak buat ni ya Allah? Dia cakap. Dia pergi pindah ni lagi kuat ni seorang. Buat tangan macam ni. Dia buat tangan tu. Ingat aku je. Tangan aku, wajah aku. Dia buka kat dia undur. Dia rimau je tapi dia undur. Dia undur. Tarik. Saya pun tarik lah. Saya tak tahu apa pun. Saya tarik. Tarik keluar. So dia istighfar. Istighfar semua apa. Guru-guru pun datang dengan saya tu. Baca apa tu? Tak ada baca apa. Kami baca dia. Jadi jangan sampai jadi begitu. Ya. Kita dapat tundukkan orang tapi jin-jin, makhluk-makhluk yang batil masih lagi bersekongkol dengan kita. Tak mau. Kerana kita tak belajar mengenal diri, mengenal Allah. Musuh makin dekat kita, yang manusia jauh pada kita. Kan? Jadi jangan buat pelik lah. Jadi kita betul-betul nakkan kemanisan dengan Allah. Hidup kita hanya dengan Allah. Baru kita dapat ya Allah, luas. Hebatnya Allah SWT. Bukan ayat dia hebat, Allah tu yang hebat. Kita nampak jelas. Kita dapat jelas karamah tu lebih tinggi daripada karamah adalah hikmah. Lebih tinggi daripada karamah, lebih tinggi daripada mukjizat adalah
hikmah. Yasin wal Quranil hakim. Dia pegang duduk. Hikmah tu nak duduk di mana? Hilang keakuan diri. Bila dari hilang keakuan diri, Allah Ta'ala kata akan jadikan penglihatan dia penglihatan. Aku akan jadikan pendengaran dia pendengaran. Aku akan jadi kalam yang disebut tu alam dia. Maka dia kata jadi, maka dia kata pukul, maka terbelah. Subhanallah. Kita dipilih oleh Allah untuk melaksanakan kehendak Allah. Bersyukur kita. Alhamdulillah. Syukur engkau lah yang layak memuji dirimu sendiri. Saya cukup sampai situ dulu. Dan kita buka pada kalau ada soalan-soalannya, insya-Allah, ataupun pertukaran. Kita dah rasakan sekian lama kita diperkenalkan oleh Allah, ceritakan rahsia-rahsia. Saya nak ceritakan satu perempuan ni, rahsia dia belajar ilmu ni daripada Allah. Dia kata dia setiap kali dia nak tidur, dia sekali nak dia tidur, dia ambil wuduk kan. Dia kata apa, aku syok dengan kau ya Allah. Dia ulang, aku syok dengan dalam sampai dia tertidur. Tu je. Allah muliakan kehidupan dia. Wali Allah. Sebab wali Allah dia sentiasa nak tenang, nak tidur pun nak tenang, nak keluar roh pun dalam keadaan cinta. Jadi roh dia keluar tu dalam dibawa cinta oleh Allah. Dia ajar. Bangun pun gitu juga. Terima kasih ya Allah. Aku syok dengan kau bagi aku hidup ya Allah. Dia syok, dia main syok, cerita dengan Allah. Itu tadi. Bila Allah nak muliakan seseorang, dia kenalkan, Allah perkenalkan diri Allah kepada, itu tanda Allah nak muliakan dia. Itu tandanya. Apa tandanya Allah perkenalkan diri Allah pada kita? Kita dibagi faham tentang Allah. Ini salah satu maknanya. Kita dibagi faham oleh Allah. Allah menunjukkan Allah nak kita cinta pada dia. Allah nak memberikan cinta supaya kita cinta kepada Allah. Sebenarnya dia asyik dengan diri dia sendiri. InsyaAllah. Saya rasa Yasin apa pertukaran, perkongsian sama-sama kita. InsyaAllah. Dia seronok ni, Mac, bila kita dah dapat ni, kita olahkan, kita dapat rasa sendiri pengalaman yang dulu yang Allah bagi pada kita, cerita kongsi. Itulah kita cerita apa pengalaman yang Allah bagi pada kita. Tak semestinya persoalan, pertanyaan, perkongsian apa yang kita rasa. Ada sesuatu yang Allah nak kongsi-kongsi. Kira. Mula pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri peluang ya. Alhamdulillah. Jadi dengan ilmu kena diri, kena Allah SWT. Dia pertama sekalinya, inilah ilmu yang orang panggil benteng yang terakhir baru ni. Ada wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Yang mana kemuncak dia adalah ketenangan. Dalil dia ni kita baru ni cerita kita baru ni anak betelnya kena terkober. Tahu? Kita duduk di sekolah. Apa yang terkober? Tekoh tu kena gigit lah. Tak faham tak tekoh tu. Dia kata tahu belajar bermuka lah. Kelantan sudah tu kan. Jadi masa tu kita ternampak ke dulu ke, ternampak ke bawah ke, ternampak Allah. Jadi pada masa tu memang tak rasa pun rasa nak marah ke, rasa gelisah ke, relax. Alhamdulillah. Jadi apabila keadaan gitu kita pergilah ke anak tu. Kita tengok. Memang dah darah kau kan. Ya Allah.
sembuhkanlah penyakit. Lepas tu baru di hospital semua sekali. Tapi dari segi tengok hikmah dia, kalau wali ke apa? Masuk haji? Biasa. Budak ni kalau kena parut gitu kan, dia remeh lah apa kan. Sebab dia trauma tu. Bisa dia tu. Dengan bisa dia gigit kat situ dia masuk dalam mulut tali ni. Daripada ruang tamu pada orang terlepas. Siapa kau mau pergi? Buat hari apa buat? Alhamdulillah. Anak tu tak ada apa sama sekali dan Allah Taala bagi kesembuhan segera. Dengan hak luka parut tu kalau kita tengok bukan masa tapi alhamdulillah beberapa hari siap cepat siap. Waktu mau janji pertama sembuh dah. Dia kayak gitu. Doktor. Dia punya muka-muka doktor. Semua alhamdulillah dengan kita belajar kenal diri, kenal Allah Ta'ala, kita nampak Allah Ta'ala dulu. Jadi Allah Ta'ala akan tunjuk kekuasaan. Yang kedua, seperti mana Syekh kata dah, ada orang yang minta tolong, kita duduk madrasah, tutup pintu, buka pintu madrasah. Tolong Ustaz, tolong. Tolong pula. Dia tak tolong mengajar. Tolong pula. Anak rumah masuk aku, mana tahu tak dia. Kena rasuk. Kena rasuk histeria. Kita kata tunggu esok lah, lepas esok. Kita pergi. Selesai esok, kita pergi. Nak buat mana aku tak pandai rasuk-rasuk kau ni. Tapi kita pergi tu, dengan kata lain, dia mari tu kita tak nampak dah dia. Yang mana Allah Ta'ala yang hadirkan dia. Kita nampak gitu. Jadi kita pergi. Itu sampai sana. Orang kata, buat Ustaz. Kita pun duduk cakap. Sila lah. Oceh juga. Sekali kita pun duduk. Allah Ta'ala mari Rasul kahwin ni Azal. Azal tak? Mula-mula dia ada Azal. Ayuh, kita pun suruh dia ayuh dia pula Azal. Semua jangan. Seperti mana saya kata, buat tangan gini kan, lepas tu tarik tu tarik. Tak abang ni, tak abang dah. Tarik. Apa lagi? Tajuk dah, tak siar aku, tengok siar dah, tak ada. Umur tak ada kan? Bagi saya, alhamdulillah, sungguh-sungguh. Lagi sedap apa dah? Boleh kecek apa semua sekali, boleh. Mula tu, saya sahabat, orang pegang lah. Pak penjuru aku dia. Wah, kena masuk. Dia boleh tak ada gitu tak lepas pada semua sekali. Alhamdulillah. Makam dia maknanya dia dah. Dia praktis tu. Maknanya itulah datang. Allah Ta'ala punya cerita tu dia buktikan. Allah juga buktikan. Bila kita pegang pada Allah, Allah sendiri yang nak ceritakan. Jadi itu cerita Allah lah. Kita duduk tu bukan kita cerita kita. Cerita dia lah tu. Manis lah hidup kita. Cerita dia kita nampak. Itu nombor 2 lah. Itu nombor 2 Ustaz. Ada 3. Tapi seperti mana yang saya cerita dia. Muka saya pergi dengan ahli Jumaat. Jumaat kata, Ustaz baca ke apa? Baca ke apa tak baca ke apa? Memang tak baca apa? Ingat ke dia je, tak ada kita. Kan kalau kita kata baca ni, nanti seolah-olah nanti dia kata dia pun tulis, dia nak bersandar. Kita pula kena nanti. Kita tak mau sandar gitu. Kita kata ingat kat dia je. Semua perbuatan dia, cerita dia. Dan sekali kalau jadi jangan panggil aku. Tak tahu boleh buat lagi tak. Kan lawak-lawak sikit. Dan sekali aku tak tahu ini pertama kali. Dia siapa-siapa lagi? Jus, ni banyak ni. Banyak ni. Dia kumpulkan. Ayat tapi support tu kan. Dah wakil kan? Okey lain. Pengalaman macam mana you? Pengalaman you.
Ni malam semua kena cerita. Pasal pembuka dia dah cantik. Abang Zat. Jangan tolak lagi. Kita pengalaman. Satu sudah. Yus, isteri Yus nak dengar betul pengalaman dia. Bagi ayah saya dulu, ayah saya dulu. Ya, tanda kita maknanya ilmu kita telah dikatamkan Allah. Macam tu lah. Tapi bukan maknanya kita tak dikatamkan, kita kena olahkan lagi. Tak ada keakuan diri. Nanti kita akan nampak cerita dia nanti. Itu yang original punya cerita. Bukan cerita kita. Cerita dia original. Jadi senang kita cerita. Kita mengalami sendiri cerita yang Allah suruh cerita. Bagus, alhamdulillah. Kaza, selamat happy birthday to you. Biasa. Itulah. So, Itu banyak kita. itu banyak. Dia banyak cerita. Tapi dia Kunci. terkunci. Apa? Poni orang, poni. Kunci ke? Poni banyak lagi. Kunci ke? Mek cerita apa Mek? Mek dengar Mek cerita orang jauh dia. Dah lama Mek dah datang ni hari, dapat alhamdulillah diizinkan Allah dapat berjumpa kita kan. Alhamdulillah. Haji Mek tanya apa-apa Mek. Mek buka pengalaman hidup Mek. Cerita. Seronok kita. Berkongsi-kongsi ni seronok. Kita ni bukan orang lain dah. Kita keluarga. Keluarga rapat ni. Bukan keluarga yang jauh, keluarga yang rapat. Naungan Allah. Dah. Cikgu. Jom. Dah ada jom. Ya. Minyak wangi. Dia perempuan tidak boleh pakai perangi. Boleh pakai. Macam mana dia kata? Boleh pakai. Untuk sendiri lah. Untuk sendiri. Kemudian kalau ada suami, untuk suami. Apa Mek? Pakai untuk sendiri lah. Bila keluar rumah tu janganlah. Keluar rumah orang ramai bau kan. Janganlah. Kita pakai untuk sendiri. Tanya satu set. InsyaAllah. Mengenai kita berada di alam budak itu 1000 tahun. 4,000 tahun. 4,000 tahun Ada ni. dunia ke 4 tahun akhirat? Itu masa yang Allah tentukan. Tak sama dengan 4,000 tahun kita. Mungkin kali 10. Pokoknya kita kena faham kita ni lama dulu dengan Allah. Kita ni lebih dahulu kehidupan kita asyik dengan alam roh. Dan berjanji pula tak nak lain Allah. Kita pun aku tak nak. Tu. Jangan kita tak ingat perjanjian kita. Jangan bawa lupa. Tu kita. Maka tu kita kena pelajari, belajar kenal diri, kenal Allah. Bahawa kita tahu kita dah sebenarnya hidup kita hanya dengan Allah. Lama, lebih lama. Tiba kita dah hidup berapa tahun ni kita boleh cinta pada selain Allah. Tak cemburu Allah Ta'ala. Bahaya kita buat ni. Tapi Allah bukan cemburu pun. Allah buat cemburu supaya kita sedar. Allah tak cemburu pun. Tapi Allah merendah diri supaya kita tahu kita salah. Allah buat gitu. Allah tu tak murka lagi. Tapi Allah buat murka supaya tahu kita buat salah. Kalau Allah murka tak habis semua dunia ni, hancur. Habis. Tapi Allah nak dia buat murka pada kita supaya kita kembali pada dia.
Allah tu kasih sayang dia lebih tinggi, lebih luas daripada kemurkaan dia. Tebal betul Allah Ta'ala punya kasih sayang dia. Bagi peluang terlalu banyak sangat. Hingga tak nampak kita murka Allah pada kita. Sayangnya Allah pada kita. Subhanallah. Sayangnya kita. Tak ada siapa yang lebih sayang pada kita melainkan Allah. Jangan kita berpaling ada lebih rasa yang kita sayangi. Jangan. Silap kita nanti. Lagi Mek, lagi siapa? Kak Zah. Redi. Mana Redi? Cikgu. Wei cikgu pula. Cikgu pula. Buka Wakil di kitab. sana. Ini ada dua wakil. Buka kitab. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashrafil anbiya wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Banyak bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dia pilih kita. Kita rasa ke dia pilih kita? Rasa tak? Kita mari malam ni, kita rasa dia pilih kita. Ataupun kita sendiri cak mula lagi. Tak? Tak mampu kita. Ya, tak mari kan dah. Ya. Ini mana agak kita boleh mari ke tak? Ya. Top, dia bagi top kitab tadi, top masuk, kita pun sambung. Sampai lagi tu. Tak? Kalau dia bagi pop, dia bagi, kita tak sambung. Maksud saya kata tadi, masuk sini, ke kiri. Tak mari lagi. Macam-macam alasan. Macam-macam alasan lah. Kecuali kita, dia mari pop, kita duduk lain kau. Ada mak kan? Nak ni kita mana free. Ya, pop mari benda yang positif pop kita pun sambung. Hati dia boleh menyambung. Kita mari maka bersyukurlah banyak kita kepada Allah SWT. Kan? Pilih kita ni mari bercokor sini dengar pula tu kisah dia, cerita-cerita dia tak ada kita lain. Tak ada cerita bisnes tu lah, bisnes ni lah, dari gua tu nak jadi kau ni tak ada kita. Syukur sangat-sangat kita kepada Allah SWT. Kerana dia tak pilih kita mana sajalah kita pada malam ini. Tak boleh dengar pun perkataan pada Allah sendiri. Walaupun kita tengok Syekh yang cerita, tapi kita sebenarnya kita nampak apa sebenarnya. Ya. Kita mungkin tak boleh nampak contoh. Memanglah dari segi zahir dia begitu. Tetapi dia punya hakikat dia daripada dia lah sebenarnya. Kita kena faham tu. Ya. Baca Syekh cakap tadi apa? Tentang mengesakan Allah. Dulu saya tak faham juga. Ini nak mengesakan Allah. Kita faham. Pada satu malam tu kita dengar Tok Syekh di KL lah. Ya. Balik daripada Tok tu untuk main musim lagi. Pada Tok ni. Naik motor, boleh naik motor. Subhanallah ni gano nak tanya sendirilah nak tanya motor dia. Tiba-tiba dia mari jawab tu. Seolah macam benda tu bercakap tu yang kita tu. Esa ni dia yang ada. Selain dia tak ada. Tu yang jawapan dia. Selama ni saya duk cerita tak payah pasal tu. Mari balik ke way tu nak balik rumah tu. Mari mudah kan? Mudah sangat lah. Jadi benda tu jadi kita boleh terima. Dia dah sampai tu. Masuk. Gini yang jawapan dia. Mudah lah. Cuma lah ni kita nak duduk tu lah. Nak duduk supaya maknanya kita ni tak ada kedirian. Duduk waktu paling kita masalah besar kita je lah ni. Tak? Sebab masalah paling besar lagi bila kita ada kedirian. Ada keakuan diri, lagi besar masalah tu. Sebab tu punca-punca perbuatan jahat kita. Tak? Kita ada perasaan tak suka pada orang. Kita keakuan diri lah tu. Benci orang. Kalau ngupak, ngatur orang. Tak? Macam nak balongnya orang semua. Tu punca dia. Pasal kita ada akuan diri, sudah. Kita jadi ada musuh. Sepatutnya kita nak tenang ke mana ada musuh. Tak tenang kita. Jadi kita kena maknanya dalam ni tak ada apa. Dalam ni maknanya betul-betul comel. Kalau tak comel
Tak boleh tenang kita. Kalau kita kata, oh aku tenang lah, nipu. Pelawak dah. Dia mengagut-ngagut jadi dia tenang sebenarnya. Menyangkut-nyangkut dia tenang. Sebenarnya kita tak tenang pun. Tak, benda ni kena bersih, clear benda ni. Bila clear, apa ni? Betul kita nak. Adik kita bersyukur benar pasal Syekh boleh mari sini, mari cerita pada kita. Apa lagi kita nak? Asal ni lah jalan nak balik semula. Pasal sebelum ni kita ni lahir kita daripada gapo sebenarnya. Ada. Lahir tadi tak tahu satu belakang. Baik belakang. Lah dia pakai belakang, tak ada pakai soal. Kalau soal jing kan. Buat tu bila jing tak ada dah. Kita daripada benih mak kita, benih ayah kita cantum tu. Oh taklah. Jadi kan. Mak kita tak tahu lagu mana, kita tak tahu lah tu. Betul. Masa tu ada kedirian kita. Tak ada lagi dah. Bila ada kedirian kita? Bila kita dah menikah sikit, kita dah mula dah. Ada kedirian kita tu lah. Kita free lah kita. Berapa tahun dah kita duduk free. Dah tak jumpa benda ni. Bila jumpa benda ni, barulah kita nak start mula. Alhamdulillah. Syukur kita pasal kita berjumpa dengan benda ni. Kalau tidak, sampai mati kita takut ni. Tak jumpa lah. Tak jumpa jalan balik kita. Allah Ta'ala mari kita sini, dia nak gapo sebenarnya. Okay, dia cerita kita tadi, dia bagi tahu malaikat, dia kata nak jadikan khalifah. Khalifah kan kita kalau kita kecek uduh. Tahu? Khalifah ni maksud dia pengganti. Pengganti siapa? Pengganti dia lah. Tak dia kecek uduh khalifah. Mau orang khalifah. Baluh orang tu, baluh orang ni khalifah. Sehingga tu, sehingga ni khalifah kita. Ada lah. Ya, ni buat kita ni. Ya, balik. Jadi syukur sangat-sangat kita ditemukan oleh Allah guru pembimbing untuk bimbing kita. Jadi syukur sangat-sangat. Janganlah kalau boleh jangan lepaskan lagi lah benda ni. Teguh betul-betul sampai akhir hayat kita lah. Itu sajalah persiaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengisian yang baik, alhamdulillah. Tak lain semuanya daripada khatir Rabbani. Semuanya itu datang daripada lintasan Allah. Ada daripada lintasan apa jin ke, lintasan hawa nafsu ke. Kita boleh tahu lintasan yang datang ni halus, sir. Jadi lintasan yang pada Allah tu dia tetap menyuruh mengesahkan Allah. Tak ada untuk diri dia kepentingan. Itu lintasan daripada khatir Rabbani. Tapi kalau khatir jin ke apa, dia nak bawa keakuan diri. Dia kita boleh rasa. Kalau kita mengaji ni, kita akan rasa tak boleh ni. Tak best lah. Kalau best dia, manis dia bila betul-betul kita dapat bezakan. Aroma dia, bau dia tu, harum dia tu lain mengesahkan Allah. Dia ada aroma dia sendiri. Kalau biasa yang dah ahli, dia akan dapat rasa. Ini aroma jin ke, aroma iblis ke. Ada aroma juga, tapi berbahang, berbau angin, besi angin. Musuh. Tu aroma jin ke apa. Tak maaf lah. Kita boleh, kalau orang ahli dia ada semua dalam diri kita, makam-makam iblis, makam jin, makam malaikat, makam Nur Muhammad tu. Kita dah jumpa betul. Dia lain. Kalau makam Muhammad tu maknanya dia tak mau lain lah. Dia nak memberikan tadi apa, keliling dia tu kebahagiaan mengesahkan. Untunglah. Dia dan juga dia ajakkan semua untuk siapa di mana dia pergi ke ahli mancing ke, ahli nelayan ke, ahli mekanik, yang dia pergi pun tujuan dia tak lain, mesti dia nak ajakkan sama-sama ke mana Allah akan bagi idea nak bawa orang ni. Satu bab dia akan selesaikan bab ni, bawa orang kepada mengesahkan Allah sama-sama. Masukkan bab ke ni pun dihidupkan kat mana alam barzah pun tetap dia nak. Dia dah terbiasa di dunia ni. Untung dia tadi. Allah bagi dia special anugerah. Jadi kita moga-moga kita dapat terus Allah Ta'ala yang Maha Daim, yang berterusan. Kita minta Allah yang Maha Daim dia istiqamahkan kita. Kerana istiqamah ni darjat dia lebih tinggi daripada karam. Jadi kita minta Al-Daim, Ya Daim, Ya Daim, Ya Latif, Ya lemah lembut baik pada kita. Dan juga tetap, sebab kita nak duduk kat sini makam tauhid ni licin, mudah tergelincir, mudah ada keakuan diri. Jadi yang boleh menegurkan di tempat licin tu ada Daim. Ya Daim tu yang apa?
Ya Hayyu ya Qayyum ya dak. Yang ketiga zikirullah tu perbanyakkan supaya kita dapat tetap mengesahkan. Tanpa ya Adaim, ya Hayyu ya Qayyum, kita tak nampak berdiri dengan. Sebab kita berdiri dalam solat tu dia yang mendirikan kita. Duduk apa semua dia yang mengukuhkan kita. Kerana kita tak mampu. Jalan yang terjah ni untuk mengesahkan Allah ni, jalan yang terjah yang terlalu licin. Mudah tergelincir siapa-siapa pun. Melainkan kita, harapan kita dan kita betul takut kepada Allah. Kamu ada kekuatan diri, takut kita ada kekuatan diri dan harapan betul-betul kita waraja'na ila Allah. Ada lain. Insya-Allah. Kuatkan hati kita, kuatkan permohonan kita. Harapan kita hanya pada Bazai. Bazai. Okey. Bazai wakil tu. Kita nak tambah sikit. Itulah boleh lagi Mbak. Ingat dulu mula-mula kita belajar dulu. Waktu you dulu lah. Kita pergi cari tu guru. Bukan untuk apa. Untuknya mana nak ambil hati. Pertama sekali. Kita dah jumpa guru tu. Guru kata, ajar kita tak ilmu gini kat lah. Guru kan. Tapi kita tak faham kau besar. Kita nak ilmu lah. Bukan pada dia. Kita nak beramal dengan yang dia ajar. Jadi dia kata dia apa namanya dia ajar, dia royak ke apa semua sekali. Sekali dia bagi juga. Bagi baca ayat kursi. Dengan amalan ayat kursi. Tapi lepas tu dia kata setiap malam solat hajat. Minta kepada Allah Ta'ala dan kita boleh sampai jumpa dengan guru. Dengan guru. Dia tak bagi jawapan, dia suruh jumpa dengan guru. Saya cek bertemu saya dengan Syekh kata 10 tahun masa. Alhamdulillah. 2 orang, 3 orang lepas dengan guru mula ni. Jumpa pun tak faham. Tak faham. Tapi alhamdulillah bertemu dengan Syekh. Kenapa? Allah Ta'ala. Mula-mula tu belum faham lagi kan? Tak tahu dulu. Bukan setakat kan? Tak tahu. Dia orang mengenai Allah. Orang tak nampak. Dengar masa tu macam mana Ustaz? Mula-mula dengar tu tak tahu tu menyampahnya. Macam yalah tahu dah gitu. Macam dia berlawan ya? Tidak masuk dalam hati. Yang berat kata. Kira kita langkah keluar ada. Ya. Hai berat kata. Tapi alhamdulillah pergi juga. Pergi. Tapi tak payah juga. Sebabnya yang pertama sekali mungkin masa tu niat kita nak ilmu untuk tu ya. Untuk benda tu. Tidak kata nak mengenal. Bukan nak cuba tu guru untuk mengenal Allah Ta'ala dan sebagainya. Tak ada. Gitu. Tapi Ustaz masa lepas dengar Syekh cerita lagi mana? Yang mula-mula mula-mula Syekh cerita lagi mana? Alhamdulillah Ta'ala buka. Mudah faham lah tu lah. Sebelum tu moga kita baca dah hasti Allah Ta'ala temukan guru sepatu. Satu lagi alhamdulillah harapan kita ni perjalanan cepat. Dengan cara buku gini ada Syekh Mari gini perjalanan kita cepat sebenarnya. Shortcut. Sebab tak perlu. Kita dia saja sembunyikan. Duduk dalam gua tak perlu. Dia sambung tu power-powernya dia sambung. Tahu selalu ke? Ada. Jalan shortcut. Bagi Puan ni pula. Pengalaman Puan ni kan. Botol. Jangan royak mana. Kita shortcut ni. Kita shortcut. Mana ada kamu you. Ada mana nak cerita.
Nah, kita akan tengok sebenarnya sunyi Jadi kebesaran Allah Ta'ala ni dia cipta alam. Jadi alam ni ada dua, alam besar, alam kecil. Alam kabir dengan alam sawi. Jadi alam kabir ni saintis kaji sampai kali ni tak tahu juga. Tak boleh selesai ya. Jadi alam kecil ni macam sakit kita, makan minum kita dapat kita rasa alami tu. Jadi kebesaran Allah Ta'ala ni cipta alam tu berapa banyak? Tak terhitung. Ada lagi banyak. Lagu sampai lah ke akhir hayat kita. Kebesaran Allah Ta'ala jadikan kita tak boleh mengalami. Jadi pada alam tu maka lahirlah apa kita mengalami. Nyata. Nyata. Daripada alami tadi lahirlah pengalaman. Syukurlah. Kalau kita sakit pun tak. Ada orang tak pernah rasa sakit gigi, dia tak tahu. Macam mana sakit gigi. Tapi bagi yang kita pernah rasa, oh besar. Betul tak? Dia tak kata. Dalam. Sikit tapi maksud dia dalam. Jadi kita kena faham tiga perkara tu. Alam yang Tuhan cipta, kita yang mengalami dan pengalaman yang kita perlu. Mahal dia tu. Mahal tu. Cerita dia. Cerita dia. Menunjukkan keesaan dia. Kita dapat olah ke situ. Kalau kita tak mengaji ni, kita tak dapat olah itu. Kita rasa macam ini dah kira dah lumrah hidup. Kita rasa gitu. Padahal cerita dia nak bagi tahu dia punya cerita. Dia punya cerita. Buruk ke baik ke. Jadi kenapa dia ciptakan alam. Siang ke malam ke, semua cerita dia. Semua cerita. Ini bahagia kita. Bila kita nampak semua tu daripada dia dan kembali pada dia. Dan seluruhnya adalah susunan-susunan dia tu. Makhluk tak ada daya upaya langsung. Kita faham. Jelas. Allah. You lah. You hoyak rasa. Sama. Mek ni air senyap. Mek nak cakap tu. Kana. Ya? Ada tu. Macam mana, Mek? Suara tak ada. Yalah. Tak apa. Tapi boleh pahai. Alhamdulillah. Kita bahagia, maknanya kita ni beruntung, bahagia Allah bagi, kita rasa kasih sayang. Kasih sayang tu menunjukkan bahawa Allah bahagiakan kita. Tapi ada rasa keakuan diri, ada sikit aja kasih sayang tu kita tak dapat rasakan. Sebabkan sikit tu tadi yang nak masuk rahmat rahim tadi terganggu. Macam terhalang. Tapi bila kita alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi kita buang semua keakuan diri, semua buang. Tak usah fikir apa, nakkan Allah aje. Benda tu masuk. Kosong, tak pun ada satu pun. Ada sikit masa kata lagi, masa ada keakuan diri, ada sikit lagi lah. Ada nak merasa bangga diri sikit je. Takkan masuk. Takkan rasa kemanisan. Dia kena buang habis-habis. Ibarat cawan ni, jangan ada tinggal setitik pun. Terbalikkan. Kosongkan betul-betul. Baru Allah boleh istiharkan. Aku boleh turunkan dari sisiku. Aku ni maha suci. Aku nak turunkan kepada tempat yang suci. Kalau ada lagi sikit pun tak suci, aku tak mau. Ibarat gitulah. Jadi Allah jagalah dalam diri kita tu kesucian, iaitu kosongkan. Seperti mana Kaabah tu kosong dan dikosongkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dulu tu penuh berhak. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita kena buangkan dalam Kaabah kita. Qalbu kita kena Kaabah. Qalbu mukmin, Kaabah tu Allah. Jadi qalbu mukmin tu pasti dah dikeluarkan berhala-berhala. Apa berhala tu? Keakuan diri. Riak, takbur, sombong, wujub, apa saja yang mazmumah, keluarkan. Jangan jadikan berhala dalam. Baru Allah beristiharkan. Itu aku izin. Azinallahu antur fa'a wa yuzkara fi asmu. Baru aku izinkan untuk mengingat aku.
Kalau ada sikit pun tak boleh ada dua. Punya nak Allah Ta'ala nak bagi kita special. Jangan sampai ada satu sikit pun. Tu kita baik dengan Allah, hebat apa, tapi dengan makhluk kita ada lukakan hati makhluk. Contoh kita janji dengan mak kita nak datanglah malam ni. Tiba kita terlupa, kita pun buat zikir. Kenapa tak best ni zikir ni? Dah masuk makam patutnya ni, syok dengan Allah ni, asyik dengan Allah. Tapi tak masuk-masuk. Kita pun istighfar, ya Allah, apa yang tak kena lagi ya Allah. Rupanya dia bagi ingat. Tadi kau janji nak jumpa mak kau kan? Buat berhenti kejap pergi jumpa mak. Mak minta maaf lah, dah terlupa mak. Patah balik, la ilaha illallah, terus masuk. Terus syok balik. Nampak? Kita dengan Allah mula-mula kena jaga wahablum minallah, kemudian dengan makhluk. Kalau dengan makhluk pun kita berbuat tak elok, sangkut juga kita dengan Allah. Tapi permulaan dia harus dengan Allah dulu. Bila dengan Allah tu bagus, dia akan bawa kepada Allah. Tapi kalau dengan makhluk sangkut juga, Allah akan blok juga. Contoh tadi saya cerita dengan Mak. Ataupun kita pernah, misal kata ada orang buta minta sedekah, kita halau dia. Lepas tu kita solat, tak ada khusyuk. Allah ingatkan kita buat orang macam tu. Jadi kau halau tu, dia aku tak nak jumpa kau dalam solat. Kita terasa gitu, ya Allah. Dia wahablum minallah, jaga baik kita perhubungan, kenal diri kita dengan Allah, akhlak baik dengan Allah. Pastikan akhlak baik juga dengan makhluk, tak seperti manusia aja. Dengan bumi kita hentak-hentak jalan pun masalah juga nanti. Dengan angin kita marah, apa angin ni kuat sangat pula. Apa masalah juga nanti. Perhubungan kita harus juga dengan akhlak yang baik dengan, kerana makhluk Allah tu mencerminkan bahawa diri Allah juga. Alam sekali. Yang kata tadi apa, Ponik kata tadi, alam yang saghir dengan alam yang jadi tetap kita akan berhubung dengan alam yang kabir ni, jadi dengan semua itu kekuasaan Allah. Jadi ciptaan Allah tu kita jangan hina lah. Sebab Allah jadikan tak batil. Dulu kita boleh hina lah, marah, syaitan ni jahat lah, aku solat dia kacau. Luruskan solat, celah-celah syaitan akan masuk. Kita pun mana, syaitan tak nampak pun. Kan, rupanya kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kita lah menyetan. Bukan syaitan kata, kita lah menyetan tu. Jadi kita belajar rupanya automatik. Dia pun tak, sebab kita tahu kitalah punca yang menyebabkan dia. Jadi wahablum minallah, jadi kita akan berbaik sangka dengan makhluk Allah. Malah nanti kita akan terima kasih dengan iblis, kita terima kasih dengan jin, terima kasih dengan setan. Bukan terima kasih macam mana? Sebab dulunya memang kita asyik kena temerang dengan dia. Tapi bila kita belajar kenal diri, kenal Allah ni, rupanya kita tahu dia tak ada kuasa. Kau pun sama, aku pun sama, tak ada kuasa. Jadi dia tak boleh buat apa dengan kita. Jadi kita yang masalah, kita ada keakuan. Itulah punca utama. Alhamdulillah, diri kita tak berganjak lah, kita teguh, minta Allah Ta'ala teguhkan. Setelah kita kecundang lama, Allah selamatkan kita. Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak-banyak baca tu. Sebab dulu kita memang tak kenal diri, tak kenal Allah. Allah perkenalkan diri Allah pada kita. Allah selamatkan kita. Jadi ya Allah, jangan kau kembalikan aku kepada kesesatan kembali. Setelah engkau dah selamat, baca doa tu. Kita menyadari Allah yang selamatkan. InsyaAllah. Terus senyum-senyum kat atas tak ada apa? Banyak lah. Pakai balik. Pakai balik dah aku. Kau dah mesej. Semua nak dengar Kak Zan. Semangat. Tadi yang Ponik dah sudah, lepas ni Moknik pula. Macam nak cerita tu. Sulit kan, sulit tu mak. Mat tak ada lagi Mat? Ada apa-apa? Mat? Ada sulit tu. Ada lagi Mat? Macam mana? Tak tiba. Ya, tak apa-apa dengar. Nanti semula dia kata. Semula, insya-Allah. Nanti semula. InsyaAllah, panjang umur.
Ada rasa. Tadi nak tanya. Oh, tanya. Tadi ya. Tanya bukti. Tanya ke apa? Tanya ke apa tu? Tak apa kita dengar. Kita dengar. Kita dengar. Oh ya. Ambil ayah. Ya, sharing ada. Okay, saya rasa cukup sampai sini dulu. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Pertemuan kita Alhamdulillah semua disempurnakan Allah. Hidayah yang dibagi Allah, kita minta Allah juga yang sempurnakan. Kadang kita dapat hidayah tu kita rosakkan. Jadi kita minta apa yang hidayah Allah bagi pada kita minta Allah sempurnakan. Kerana dia yang boleh sempurnakan hidayah yang dia bagi pada kita. Kita dapat hidayah, kadang-kadang kita nak cari jalan lain lagi. Tapi bila kita minta Allah sempurnakan hidayah yang dibagi, Allah yang hidup kita disusun oleh Allah, bukan diri kita. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasihlah atas perhatian semua. Mohon maaf atas kekurangan, ada kesilapan saya menyampaikan, ada keakuan diri. Wa'fu minkum, minta maaf banyak-banyak ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi.